Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Dan pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah kita telah pun sampai ke muka surat 245 dan 246. Kita sedang bincangkan mengenai bertakbir pada hari raya, dan alhamdulillah hari ini kita akan meneruskan perbincangan seterusnya dalam bab bertakbir ini. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam bab yang baru, bab zakat, seperti mana yang telah kita kupaskan bersama, telah kita bincangkan bersama pada minggu yang lalu. Sebelum kita masuk ke bab zakat, bolehlah kita ulang kaji sedikit perkara-perkara yang pernah kita kupaskan, pernah kita bincangkan, pernah kita pelajari bersama, insyaAllah. Maka dari itu, insyaAllah hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita. Dan seterusnya kita akan bincangkan bersama perkara-perkara yang boleh kita kupaskan. Pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, telah kita kupaskan, yakni apabila pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah telah kita bincangkan di mana pada setiap tahun, sepanjang tahun, ada hari-hari yang sunat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah pada hari itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah yang dilakukan pada hari-hari yang lain, yakni pada 10 hari bulan, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Telah kita kupaskan. Kemudian telah kita bincangkan bersama mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan hari raya, dan kita disunatkan melakukan takbir sepanjang malam pada malam hari raya Idul Fitri, semenjak terbenamnya matahari sampailah sejurus sebelum seseorang itu melaksanakan solat sunat Idul Fitri. Akan tetapi untuk hari raya Idul Adha pula kita telah belajar bersama bahawasanya kita disunatkan melakukan takbir semenjak pagi 9 Dzulhijjah, kerana hari itu adalah hari Arafah. Untuk mereka-mereka berwukuf di Arafah, mereka-mereka menunaikan ibadah fardu haji akan melakukan wukuf di padang Arafah. Kita boleh bertakbir daripada subuh 9 hari bulan sampai 10 hari bulan, yakni hari raya 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, sepanjang hari tasyrik, sampai terbenamnya matahari pada 13 Dzulhijjah habis. Dah tak perlu kita takbir kerana terbenamnya matahari dah malam 14 Dzulhijjah. Baik, sebelum kita masuk kepada soal jawab agama yang boleh kita kupaskan bersama nanti, insya-Allah kita habiskan perbincangan dulu ke surat 246. Penulis mengatakan disunatkan bertakbir pada hari-hari tasyrik tanpa dibatasi dengan waktu-waktu yang ditentukan, tetapi dia boleh dilakukan pada setiap waktu sepanjang hari-hari tersebut. Telah berkata dalam kitab Imam Bukhari, telah berkata Umar radhiyallahu anhu bertakbir di dalam kemahnya ketika berada di Mina, lalu didengar oleh orang-orang yang berada di masjid dan mereka pun mengikuti takbirnya. Bahkan orang-orang yang berada di pasar pun ikut sama bertakbir dengannya, sehingga gemar takbir bergemuruh di setiap musuh Mina. Pada hari-hari tasyrik, Ibnu Umar bertakbir di Mina, sama ada setelah solat, di atas pembaringan, dalam keadaan duduk, ketika berjalan, di dalam khemah, atau di tempat mana sekalipun. Maimunah juga bertakbir pada hari raya Kurban. Kaum perempuan selainnya ramai yang bertakbir di masjid bersama kaum lelaki yang dipimpin oleh Abbas bin Uthman dan Umar bin Abdul Aziz. Jadi kita dapat lihat para sahabat ketika itu melakukan takbir sepanjang Idul Adha, hari raya Kurban, dan sepanjang hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik adalah 11, 12 dan 13 hari bulan Dzulhijjah. Jadi
kita dalam misi kumpulan itu bolehlah kita sama-sama melakukan takbir. Para jemaah yang dirahmati Allah, laungan takbir disunatkan ke atas lelaki dan perempuan. Ustaz, orang yang sedang haid boleh takbir ke? Boleh. Kerana tak ada larangan untuk orang yang haid melakukan takbir. Seseorang yang sedang haid, dia boleh tetap berzikir, dia boleh tetap berdoa. Jadi jangan seorang wanita itu sedang haid, mereka meninggalkan amalan-amalan yang telah kita sebutkan tadi. Benar tak? Imam Al-Hafiz telah berkata, apa-apa yang dikerjakan oleh para sahabat dan para tabi'in tersebut menyatakan adanya bacaan takbir sepanjang hari-hari tasyrik, sama ada setelah solat ataupun di tempat-tempat yang lain. Bagaimanapun ulama berselisih pendapat berkaitan waktu membaca takbir. Sebagian ulama membolehkannya setiap kali selesai menunaikan solat. Ada pula yang mengatakan bahawasanya dia dikerjakan setiap kali selesai menunaikan solat fardu dan bukan setelah solat sunat. Ada pula yang mengkhususkan untuk kaum lelaki sahaja, sedangkan kaum perempuan tidak dibolehkan takbir dengan lantang. Ada pula yang menegaskan bahawasanya takbir hanya dilakukan ketika menunaikan solat berjemaah dan tidak disunatkan apabila menunaikan solat dalam keadaan bersendirian. Selain itu, ada pula yang menyatakan hanya untuk solat-solat yang dikerjakan pada waktu-waktunya sahaja, sedangkan setelah menunaikan solat qada tidak dibolehkan melakukan takbir. Ada lagi yang membatasi hanya untuk orang-orang yang bermukim, manakala orang-orang bermusafir pula tidak dibolehkan bertakbir. Ada pula yang mengkhususkan kepada penduduk kota, sedangkan penduduk kampung tidak dibenarkan membacanya. Pendapat yang menjadi pilihan Imam Bukhari, mengikut penulis Imam Syed Sari rahimahullah, adalah bertakbir hanya dilakukan pada setiap waktu dan keadaan tanpa wujud perbezaan antara satu dengan waktu yang lain. Sebab berbagai asar, yakni amalan para sahabat yang merangkumi perbuatan para sahabat dan tabi'in menyokong kenyataan yang dibuat oleh Imam Bukhari. Jadi sebenarnya ringkaskan cerita mengenai takbir, kita sedang bincangkan takbir apa? Takbir Hari Raya Haji. Takbir Hari Raya Haji ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan hanya disunatkan selepas solat fardu. Ada yang katakan hanya disunatkan selepas solat fardu kalau kita solat berjemaah dan sebagainya. Tetapi para sahabat mereka tidak demikian. Mereka ada yang ketika duduk di khemah, ketika di Mina dan sebagainya, mereka melakukan takbir. Maka Imam Bukhari lebih mirip kepada pendapat sebenarnya untuk solat fardu, untuk takbir Hari Raya Haji, maka kita dibolehkan melakukan takbir bila masa sepanjang daripada 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Bila masa boleh kita melakukan takbir. Untuk nokta ini kalau kita lihat para sahabat ketika hari-hari tasyrik itu mereka berada di Mina, maka dan kita dapati seseorang yang melakukan ibadah fardu haji. Ibadah fardu haji kalau kita lihat pada 8 Dzulhijjah mereka akan bermalam di Mina. Ya, bermalam di Mina, kemudian pada 9 Dzulhijjah mereka akan pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Kerana 9 Dzulhijjah adalah hari wukuf. Kemudian seperti mana telah kita kupaskan minggu yang lalu, 9 Dzulhijjah selepas ketika wukuf, mereka wukuf sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari, mereka meninggalkan Arafah, pergi ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Itu malam 10 hari bulan. Kemudian bermalam di Muzdalifah sampai keesokan hari. Esok hari dah 10 hari bulan. 10 hari bulan terus pergi ke Mina, lontar jamrah. Selepas lontar jamrah, pergi ke Mekah, melakukan tawaf ifadah, tawaf haji. Siapa yang melakukan sa'i, boleh lakukan sa'i. Lepas itu pulang ke Mina, bermalam di Mina, mabit di Mina. Kemudian keesokan harinya, 11 hari bulan, mereka disunatkan, dituntut untuk melontar jamrah. Ya, jadi mereka dituntut untuk melakukan lontaran jamrah ketiga-tiga jamrah pada 11, 12 dan 13. 10 hari bulan mabit di Mina, besok mabit di Mina juga, tetapi siang ni lontar jamrah.
Mengenai mabit di Mina itu, mereka dituntut untuk bermalam di Mina. Sebaiknya kalau dapat kita bermalam sepenuhnya. Akan tetapi kadang-kadang kita dapat lihat sebagian jemaah kita, mereka duduk di kawasan Mina tersebut dari maghrib, duduk isyak, kemudian tunggu sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam mereka pun pergi ke meninggalkan Mina, bermalam di Shisha. Ya, jadi kerana Mina untuk ramai orang dan kawasan sana mungkin lebih ada banyak hotel dan sebagainya. Sebaiknya pada pendapat saya secara peribadi, walaupun ada pendapat ulama membolehkan selagi mana kita dah sampai, kita dah bermalam di Mina pertengahan malam, boleh keluar, tetapi lebih afdal kalau kita dapat bermalam sepenuhnya. Ya, bermalam di Mina kerana kita ini nak tunaikan haji. Ada di antara jemaah kumpul duit sepanjang hayat untuk lakukan haji, dan mereka dapat keluar kota haji sekali sepanjang hayat. Kalau susah-susah sukar sedikit pun hanya 3 hari itu saja. Para jemaah yang dirahmati Allah, ramai di antara jemaah mungkin kurang memahami. Ramai jemaah tanggap pasal haji, mereka kurang faham, terutama sekali mereka tak pernah tunaikan haji. Mereka katakan haji itu sebulan, 40 hari, 30 hari atau lama lah. Sebenarnya untuk pengetahuan kita para jemaah, sesiapa yang melakukan ibadah fardu haji, hajinya bermula daripada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah haji. Apa sebenarnya saya katakan? Bermalam di Mina pada hari Tarwiyah. Besok 9 Zulhijjah hari wukuf. 10 Zulhijjah lakukan tawaf. 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Setiap hari itu lontar jamrah dan malam itu. 13 Zulhijjah, selepas lontar jamrah habis haji. Barang siapa yang nak balik negeri, dah boleh. Jadi paling ringkas seseorang yang lakukan ibadah fardu haji, terutama sekali orang-orang para jemaah yang tinggal di kawasan Mekah ataupun tinggal di Arab Saudi atau kawasan negara berdekatan, sampai 8 hari bulan, 9, 10, 11, 12, 13, balik terus naik habis 5 hari haji. Habis yang kita tunaikan haji lama-lama ni, jemaah kita ni tunaikan haji sampai 30 hari, 40 hari. Kerana apa? Kerana alang-alang dah pergi Mekah tu, tak apalah kita pasti nak perbanyakkan tunaikan solat di Masjidil Haram, nak tunaikan solat di Masjid Nabawi. Ya betul. Tetapi itu tak ada kena dengan haji. Kalau dia lakukan, alhamdulillah bagus. Kebetulan alam-alam tak nak pergi 5 hari nak balik. Nak pergi 20 hari silakan. Nak pergi 30 hari silakan. Tetapi kita perlu faham, haji manasiknya sebenarnya dari 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 sampai 13. Berapa hari? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari. Habis haji. Seseorang jemaah kumpul duit sepanjang hayat dalam perjalanan, kemudian ambil cuti 40 hari tunaikan haji. Sedangkan hajinya ini adalah 6 hari. Kenapa tak sempurnakan 6 hari tersebut? Ini contoh. Jadi penting untuk kita bersedia, mentally prepared. Sebab tu Allah Ta'ala sebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kalian, namun sebaik-baik bekalan adalah takwa. Jadi apabila kita mentally prepared, aku akan menjalani ibadah fardu haji mula dari 8 sampai 13 Zulhijjah. Sebaik seberapa yang terlayak aku nak sempurnakan. Sukar sedikit pun di 5-6 hari ini nak lakukan seberapa yang terbaik ikut sunnah Nabi SAW. Ada sebagian jemaah belum apa-apa dah kata, Ustaz, kalau kita tak bermalam di Muzdalifah, boleh tak? Kita bayangkan lah. Ini contoh. Pasal bermalam di Muzdalifah susah lah Ustaz, tak ada gitu, tak ada gini. Ini contoh pada jemaah. Awak pergi sana tunaikan ibadah fardu haji. Cuti 40 hari sedangkan hajinya tu 5-6 hari saja. Jadi penting untuk kita mentally prepare dan kita nak ikut sunnah Nabi SAW seberapa yang terdaya ketika melakukan ibadah fardu haji tersebut.
Kalau ada sebagian jemaah nak bilis-bilis silakan anak hotel. Kita di Mina, umat jemaah Singapura ada khemah, semua ada. Tetapi pengalaman saya ketika di Mekah, belajar di Madinah, kemudian pagi ketika itu, waktu tu kita tunaikan haji, tengok khemah-khemah jemaah Singapura kosong. Pada hari Tarwiyah 8 hari bulan, ramai kosong. Pasal ada yang masih bermalam di Mekah. Bermalam di Mekah kan hotel lebih tak. Nak bermalam nak di Mina ni agak sukar lah. Wajib ke? Pukul ke? Oh tak pukul. Tak pukul tak payah. Ni mentality kita. Kita punya mentality. Ni wajib ke? Rukun ke? Ini sunat boleh tinggalkan. Ini wajib. Kalau tak kuat, boleh tak Ustaz? Bayar dah, saya bayar dah berapa dah? Apa? Orang tak ada bisnes. Jadi agak sayang sekali. Sebab tu penghayatan sangat penting. Kalau kita tidak menghayatinya, bagi hati kita sama je. Tak ada penghayatan. Jadi para jemaah yang Allah penting untuk kita mentally prepare, bersedia melakukan ibadah fardu haji seberapa yang terbaik. Baik, itu akan kita kupaskan di dalam bab haji insya-Allah. Kita bincangkan perkara ini pasal bincangkan tentang launan takbir sepanjang hari tasyrik. Baik, mengenai launan takbir pula, bagaimanakah launan takbir? Ulama ada berbeza pendapat sedikit juga mengenai launan takbir. Terdapat berbagai bentuk lafaz takbir, tetapi menurut dalam kitab Fiqh Sunnah ini, menurut keterangan yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Razzaq dari Salman dengan sanad yang sahih, katanya launan takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di mana dalam hadis ini disebutkan kabiru launkan takbir. Dengan launkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambungan dari Umar bin Mas'ud bahawasanya lafaznya adalah sebagai berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang bermaksud Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Besar. Allah Maha Besar, bagi Allah jugalah segala puji-pujian. Jadi yang penting pada jemaah yang dirahmati Allah, selepas kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan dan kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mendapat bimbingan, kita diberi kekuatan zahir dan batin, dapat berjaya menyempurnakan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan. Alhamdulillah. Walitukmirul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan sempurnakan bilangan puasa kalian dan besarkanlah, takbirlah, mengagungkan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selepas menyempurnakan ibadah puasa, kita telah dapat kejayaan, alhamdulillah, mendapatkan janji dari Allah, pertolongan Allah, janji dari Allah, pengampunan dosa, pembebasan daripada api neraka. Malam ini malam raya. Maka pada malam raya tersebut kita pun bersyukur kepada Allah dengan bertakbir. Takbir! Allahu Akbar! Kan orang bersyukur semua nak bangkit semangat. Pasal kerana pembebasan daripada api neraka. Maka sebagian sahabat ataupun ada di antara ulama menggalakkan kita bertakbir itu dengan bersungguh-sungguhlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya lah. Jadi sebab itu kadang-kadang kita dah lihat melodi, nada, takbir berbeza-beza di sebagian tempat. Kalau pasal kita pula lebih gemar kepada cara bertakbir, cara kita yang lebih seperti bersedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar.
Kita dah dengar orang dah meninggal. Ini contoh. Di sini yang saya belajar salah. Ya. Jadi kat sini yang kita punya sentimen kita lebih utamakan saja. Ya. Jadi kadang-kadang kita pada ketika takbir tu kita kenal arwah ni telah pergi, dulu kita beraya bersamanya dan ada. Kita seketika lupa tentang pengampunan dosa. Lupa, bukan lupa lah, kurang ingat. Kita kurang ingat bahawasanya kita melalui bulan Ramadan yang lalu mendapat pengampunan dosa, pembebasan daripada api neraka, wa tuqbilul iddata, dan sempurnalah bilangan puasa kalian, wa tukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah kalian dengan di mana Allah telah memberi petunjuk kepada kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Ini beza sebab tu. Jadi kalau kita faham ketika kita bertakbir itu sebenarnya kerana kita baru habis menyempurnakan ibadah puasa, mendapat pengampunan dosa, dan pembebasan daripada api neraka, lalu kita bertakbir. Jadi kalau kita faham konteksnya, kita bertakbir bersungguh-sungguh untuk membesarkan Allah. Di mana kita sedang berjalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itulah contoh. Macam saya kalau kita salah, bolehlah daripada tak bertakbir. Tetapi jangan terlalu hanya merasakan sentimen sedemikian. Sebab tu kadang-kadang kita ada, bukan hanya demikian, kadang-kadang kita katakan, oh takbir kita kalau dibandingkan kita pergi Makkah, pergi luar negara, tak sama. Takbir kita kan, oh feeling. Jadi sebab tu kalau contoh saya ingat daripada tahun yang lalu ya, ketika kita dah raya tapi di Palestin belum raya. Mereka raya kemudian beberapa hari kemudian akan habis daripada peperangan. Dengar mereka takbir, bukan saya kita, tapi orang takbir betul-betul kerana benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya di Palestin, itu hanya contohlah. Tapi maksudnya di beberapa negara-negara Arab yang lain memang takbir kita berbeza. Kena bila faham. Takbir itu adalah untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita hidayah, berpuasa sepanjang Ramadan, selamat daripada api neraka. Kita selamat daripada api neraka. Allahu Akbar. Maka lakukan takbir. Ya. Wallahu a'lam. Itu contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada yang katakan audio kurang jelas. Ada dua sebab. Hari ini kita ada kuliah di classroom, jadi kita tak gunakan audio kesedihan. Kedua, suara saya kurang sekali. Nak kata tak ambil cuti tadi, tak cuti lagi. Apa maksud asal? Pada jemaah yang maksud apa yang dimaksudkan dengan asal, kita lihat. Kalau sekiranya firman Allah Subhanahu Wa Taala kita tahu Al-Quran, itu lain ayat Al-Quran. Maksudnya dari segi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi adalah terbagi kepada tiga: sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Sunnah qauliyah kata-kata Nabi, sunnah fi'liyah perbuatan Nabi, sunnah taqririyah takrir Nabi. Nabi tak cakap, Nabi tak buat, para sahabat buat, Nabi diam. Itu maksudnya takrir. Apa juga perbuatan Nabi, kata-kata Nabi dikatakan sunnah. Akan tetapi kalau kata-kata sahabat, perbuatan sahabat, kita tak kata sunnah, itu kita kata asal. Mengikut asal, berarti jika kita mengikut asal, dia itu adalah perbuatan atau kata-kata sahabat. Jadi kalau kat sini pada tadi ada asal, di mana ada asal tadi? Mungkin mengikut beras. Okey. Sebab berbagai asal yang merangkumi perbuatan dan perkataan para sahabat. Okay? Jadi asal itu adalah kata-kata dan perbuatan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian para jemaah yang dirahmati Allah, telah habis kita kupaskan bersama daripada kitab Fiqh Usul
guna jilid yang kedua ini daripada bab solat dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan solat. Jadi alhamdulillah telah kita bincangkan apa juga perkara-perkara yang berhubung kait dengan solat. Alhamdulillah telah habis dikupaskan bersama. Baik, sebelum kita masuk dalam bab zakat, seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini, dan kita telah bersetujui bahawasanya sebelum kita masuk dalam bab zakat, baik insya-Allah untuk kita ulang kaji sedikit perkara-perkara yang pernah kita kupaskan. Baik, antara perkara-perkara yang pernah kita pelajari, apakah ada perkara-perkara yang pernah kita pelajari sebelum ini? Sepanjang pengajian kita, banyak perkara yang telah kita pelajari. Daripada bab solat, tentang syarat-syarat solat, rukun-rukun solat, sunat-sunat solat, perkara-perkara yang disunatkan sebelum solat, perkara-perkara yang disunatkan ketika solat, perkara-perkara yang disunatkan selepas solat. Kemudian telah kita bincangkan tentang solat-solat sunat, jenis-jenis solat-solat sunat. Kemudian telah kita bincangkan tentang solat jamak dan solat asar. Kemudian banyak lagi perkara-perkara yang telah kita kupaskan, di mana banyak perkara-perkara itu adalah baiknya di mana sekiranya sebelum kita ulang kaji perkara-perkara tersebut, sebelum kita meneruskan bab yang seterusnya, mungkin baik untuk kita kupaskan bersama ataupun kita bincangkan bersama dan ulang kaji bersama sekiranya di sana ada perkara-perkara yang mungkin kita ingin kupaskan. Jadi bolehlah kita, seperti saya katakan, kalau sekiranya ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah, kalau siapa ada soalan, silakan. Ada soalan tak? Mengenai perkara-perkara yang telah kita kupaskan sebelum. Kita sembahyang tak, kita tak berikan Allahu Akbar, dan dalam hati boleh sebut Allah Maha Besar. Dalam hati dia sebutkan Allah Maha Besar. Okey, baik. Soalannya adalah, teman kita bertanya, ada orang ada sebagai jemaah bertanya, ketika kita bertakbir Allahu Akbar, dalam hati boleh tak kita sebutkan Allah Maha Besar? Dia begini, bagaimana disebutkan Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Mungkin apa yang dimaksudkan di sini bukan disebutkan Allah Maha Besar, tetapi dia menghayati memang Allah Maha Besar. Itu yang sebaiknya. Maksudnya ketika kita bertakbir Allahu Akbar, kita tahu maksud apa yang kita takbir. Apa maksudnya? Allah Maha Besar. Kita orang lagi kita faham bahasa Arab, jadi kita Allahu Akbar. Jadi kita tahu Allah Maha Besar. Bukan dengan kita ucapkan Allah Maha Besar dalam hati, tidak. Jangan Allahu Akbar kita baca dalam hati Allah Maha Besar, jangan baca. Tetapi kita ketika kita sesuatu baru menang perlawanan pertandingan lah, dah habis Allahu Akbar. Apa maksudnya? Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Jadi ketika Allah Akbar takbir tu, dia tak sebut, tak baca dalam hati, tetapi dia menghayati. Di sini yang penting pada jemaah. Memandangkan soalannya ke arah itu, kita sambung, kita kupaskan di sini. Ini yang penting di mana ketika kita menunaikan solat, kita lakukan takbir atau ihram. Allahu Akbar. Apa yang kita baca? Kita ungkapkan di mulut Allahu Akbar. Kalau dapat kita hayati, apa maksud Allah Akbar? Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Kerana kita berhadapan Allah sebelum kita menunaikan solat. Ingat, Rasulullah SAW katakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'in yakun tarahu, fa'innahu yarak." Ketahuilah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau nampak Allah. Kalau kau tak nampak Allah, ketahuilah Allah nampak. Allah nampak anda. Jadi kita sebelum menunaikan solat, get ready. Kita nak menunaikan solat, pada saat tu nak baca solat silakan, tak nak baca solat silakan. Maksudnya aku nak menunaikan solat subuh.
Allahu Akbar. Ketika kita baca Allahu Akbar, kita tahu dan kita akui, kita sedar Allah Maha Besar. Kita sedar Allahu Akbar. Itu yang sebaik. Kesilapan yang berlaku adalah di mana ada di antara jemaah ketika membaca Allahu Akbar, dia kurang menghayati takbir Allahu Akbar. Dia kurang menghayati Allah Maha Besar, tetapi dia disibukkan dengan membaca niat dalam hati. Apakah ini pernah kita bicarakan? Kerana apa? Mereka ada sebagai jemaah ketika Allahu Akbar, pemikiran dia, hati dia disibukkan dengan bacaan niat dalam hati. Kerana apa perkara itu berlaku? Kerana dia silap memahami ketika pengajian dalam bab niat. Bab ini telah kita lepaskan, tapi manakala soalan kita bicara. Maksudnya apa? Sebagai jemaah, dulu ketika dia belajar bab niat, ustaz atau ustazah katakan, hendaklah kau jatuhkan niat ketika takbir atau ihram. Betul tak? Kita kena jatuhkan niat ketika takbir atau ihram. Bila takbir atau ihram, Allahu Akbar. Ini takbir atau ihram. Masalahnya adalah macam mana nak jatuhkan niat ketika takbir atau ihram. Jadi niat di sini sebagai asal kata adalah kita kena baca niat. Berarti kita kena baca sengaja aku tunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah. Ini yang boleh disangkakan dia kena baca. Jadi ketika takbir itu dia tidak menghayati Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tetapi dia cuba bersama-sama dengan takbir membaca sengaja aku tunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah dalam hati. Allahu Akbar. Niat. Dan banyak perkara ini kita lihat hanya dilakukan oleh golongan masyarakat lain kita, kawasan-kawasan Sabah. Kerana dia belajar ketika takbir dia kena jatuh niat. Niat adalah sengaja aku tunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah. Jatuhkan ketika takbir al-ihram. Takbir al-ihram Allahu Akbar. Jadi niat tadi masukkan Allahu Akbar. Salah. Silap dan tak dituntut melakukan demikian. Tak dituntut. Tak ada satu ulama yang sempurna akalnya pun yang mengatakan wajib kita buat demikian. Yang dikatakan, kalau kita katakan, yang ulama sebutkan tak kena jatuhkan niat tu, niat kita nak tunaikan solat zuhur. Jadi ketika kita takbir tu, kita tahu kita tunaikan solat zuhur. Allah Akbar. Kita nak tunaikan solat zuhur, kita tahu. Bukan tunaikan solat asar. Atau nak bezakan solat sunat dengan solat fardu. Kita solat subuh. Ini solat sunat ke solat fardu? Baru azan kan? Jadi kita nak tunaikan solat sunat, baru nak solat fardu. Allahu Akbar. Kita tahu kita tunaikan solat sunat. Kita tak dituntut untuk membaca sengaja aku tunaikan solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Semua tak dituntut buat demikian. Ini contoh perkara-perkara yang kita kurang memahami. Kita sangkakan kita kena baca perkara-perkara sedemikian. Apa yang kita dituntut adalah kita dituntut membaca untuk menjatuhkan niat. Apa yang kita dituntut adalah menjatuhkan niat. Maksudnya kita tahu membezakan. Kita nak tunaikan solat fardu subuh atau fardu zuhur. Kita tahu apa yang kita nak. Contohlah, saya medis, automatically saya tahu saya nak lap ataupun nak lap tangan. Dia tidak memerlukan ungkapan kata. Sengaja aku ambil tisu. Saya buka gelas. Perkara berlaku secara spontan. Terus bismillah. Kita pergi ke tabung masjid. Keluarkan duit. Niat adalah di situlah niat kita. Itu dia niat. Niat tak memerlukan ungkapan kata. Yang diajar oleh sebahagian
pengajian dulu-dulu tu lah. Pun ada yang sikap ni. Kalau dia katakan, dia nak katakan, sengaja aku tunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat. Pernah saya sebutkan kan? 4 rakaat ini adalah description solat zuhur. Solat zuhur bukan 3 rakaat. Solat zuhur 4 rakaat. Kerana Allah. Memang lakukan semua kerana Allah. Tak kerana Allah tak sah. Jadi melakukan solat fardu zuhur 4 rakaat ini semua deskriptif. Macam kalau kita katakan, saya nak pergi Masjid Kasim. Faham tak orang? Faham? Saya nak pergi Masjid Kasim yang terletak di Changi Road. Changi Road tu description. Saya nak pergi Masjid Kasim yang terletak di Changi Road yang berhadapan dengan bus stop. Bus stop nombor 28 daripada Tampines. Tampines kecil kalau nak naik LRT. Ini semua description. Saya tunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat ini semua description. Nanti tuduh dengan niat. Saya sengaja aku tunaikan solat. Sahaja aku tunaikan solat. Ini semua bahasa. Yang penting nak tunaikan solat zuhur. Seperti mana kita masukkan duit dalam tabung, kita nak bersedekah, automatik kita tahu kita nak sedekah, automatik kita tahu kita nak buat. Jadi itulah dia niat. Allahu Akbar. Sahaja. Tak perlu kita baca niat dalam hati. Ketika pengajian dulu, ketika dalam bab ini saya pernah sebutkan, saya pernah tunjukkan perbezaan antara niat dengan bacaan. Ada orang sangka niat itu adalah bacaan dalam hati. Bacaan dalam hati pun bukan niat. Saya tunjukkan contoh. Bacaan di mulut, usolli fardhu dhuhri. Ini baca di mulut. Niat dia bukan? Bukan niat, itu ungkapan. Lafaz, ungkapan. Baca dalam hati. Sekarang kita baca dalam hati, sengaja aku tunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat dengan Allah Ta'ala. Baca sekarang. Kita baca dalam hati. Adakah itu niat? Tidak niat. Itu hanya baca dalam hati. Walaupun kita baca dalam hati pun bukan niat. Kita baru saja baca dalam hati 1 second ago. Adakah kita nak tunaikan solat zuhur? Tak. Itu masih baca. So baca di mulut, baca di hati, semua bukan niat. Niat itu adalah kita punya kasar. Tujuan nak buat sesuatu ketika kita buat. Ketika kita buat, ini kasar kita. Ketika kita keluarkan duit, nak derma nak tabung, itu niat kita. Bismillah. Orang tak tahu kerana Allah atau kerana riak. Allah tahu. Jadi ketika nak solat zuhur, sebelum solat, get ready. Allahu Akbar. Menghadap. Tak adalah ucapan Allahu Akbar. Ini pasal ketika dia baca Allah tu, dalam hati dia, sengaja aku tunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah. Tak. Ini kesilapan banyak ramai jemaah kita ketika nak tunaikan solat, membaca niat ketika takbir ihram. Kita bukan membaca niat. Jangan membaca dalam hati sekalipun, tak itu. Allah Akbar. Kita dah terbiasa dengan kedua cara. Kita tanya tapi kadang-kadang marah. Kita nak bercakap. Jadi jawab betul sabi aku. Abi nak cakap Allahu Akbar. Anta Allahu Akbar. Betul kan? Sabi aku semua yang buat. Nafas tu putus kan? Betul. Itu kalau masuk. Kalau tak masuk, itu yang Allah. Jadi, itu kan? Itu kan dia macam komen dia pusat dia terjadi. Jadi ini yang sebab tu kesilapan yang berlaku. Kenapa? Kena jatuhkan niat ketika takbiratul ihram. Apa tu takbiratul ihram? Allahu Akbar. Ketika dia nak masuk in between. Apa tu niat? Sengaja aku tunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat dengan Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak ada. Tapi betul tak? Aku belum kata. Masa kau takbir, kau angkat tangan. Lepas tangan tahan dan kau. Apa tadi kau buat apa? Kau solat zuhur. Maksudnya bila kita angkat takbir, kita kau zuhur. Maksud tu niat tu dah ada lah. Kalau kau tak takbir, kau tak akan buat. Dengan itu adalah betul tak cara bermasa macam kita nak sembahyang solat zuhur kan. Maka kita Allahu Akbar. Sesuatu kita angkat kawan-kawan, kita tahan kita kan. Kita tanya macam kau sembahyang ni nak sembahyang apa? Soalnya waktu zuhur, kita nak solat zuhur. Jadi waktunya dia nak memudahkan
Tak perlu dia kata orang sahaja aku supaya aku angkat Allah apa. Kalau tahu aku tak buat. Itu antara lain. Jadi maksudnya ada di antara jemaah tu mereka was-was. Was-was tak lagi tak masuk. Kerana was-was inilah kerana kita telah didoktrin, telah dimolded demikian. Nak kena baca. Tak. Apa yang kita baru buat, apa yang orang tu buat adalah dia tak ada dalam ikhlas, lalu dia baca dalam hati. Saya dah kata baca dalam hati pun bukan niat. Awak baca dalam hati tu harus tak baca. Niat kalau lafaz di mulut usalli fardhu zuhri. Kita niat. Adakah kita baca kita nak solat zuhur? Tak. Kalau kita baca dalam hati sekalipun, itu pun bukan niat, itu hanya bacaan dalam hati. Kita baru baca dalam hati tadi. Itu niat ke? Bukan, itu hanya bacaan dalam hati. Niat adalah sesuatu yang tidak memerlukan lafaz di mulut, bacaan dalam hati, word by word. Automatically. Dengan naik bas, accident. Semua bangun, automatically tak tiba. Apa juga perkara yang kita lakukan, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu dengan niat. Kita lakukan suatu ibadah, lakukan kerana Allah dapat pahala. Walaupun satu lagi orang buat lakukan kerana riak. Walaupun mulut dia kata tak apa, ikhlas. Dalam hati dia tak apa, ikhlas, tapi tak ikhlas. Dalam hati Allah lihat apa yang dalam hati. Jadi niat bukan ungkapan di mulut dan bukan bacaan dalam hati. Dan ketika takbiratul ihram tak diperlukan, tak ditutup, tak diwajibkan dan tak disunatkan membaca dalam hati. Bahkan kalau dalam keadaan begini dimakruhkan. Menyusahkan dan dimakruhkan bagus. Kerana kita fokus. Nak berdoa solat ketika takbiratul ihram kita fokus. Allah. Jadi kita tak lihat kebesaran Allah. Jadi ketika nak solat itu permulaan kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Imagine seseorang yang betul-betul berhadapan dengan raja. Pertama sekali, ini zaman dulu lah, bukan kata betul masalah. Tapi jumpa raja, apa yang selalu dia baca? Ampun tuanku. Contoh apa lagi? Sebab batik ada tersebut. First, betul. Betul kan? Kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. First, kita mulakan dengan takbir. Allahu Akbar. Pada ketika itu kita membesarkan Allah, lalu duduk seolah-olah berhadapan dengan Allah. An-ta'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah nampak. Terus baca Fatihah. Terus Allahu Akbar. Seolah-olah Allah berada di hadapan. Begitu maksudnya. Cuba lain seberapa yang termampu. Allahu Akbar. Ada soalan lain tidak? Di sini ada soalan. Wajibkah kita dalam keadaan wajibkah kita dalam keadaan berwuduk bila kita membaca Quran atau menggunakan apps di handphone? Kalau kita membaca Quran, sebaiknya kalau kita dapat kita berwuduk. Bahkan dalam masalah berwuduk itu telah kita bincangkan. Sebaiknya bila masa kita berwuduk, kita dah baca, kita keluar rumah nak pergi pasar, berwuduk. Betul kan? Kita nak buat sesuatu perkara, berwuduk. Kita nak pergi shopping, keluar rumah, berwuduk. Kalau kita kalau kat rumah sekalipun, afdalnya sentiasa kita jaga wuduk. Afdalnya, setiap kali kita buang air kecil, lepas itu ada nak masak. Aku masak dalam keadaan suci. Bukan kata wajib lah. Jangan kita membebankan. Kecuali orang yang sakit kecil-kecil atau sakit buang-buang angin lain. Tapi kalau normal, sentiasa berwuduk. Itu baik. Maka dengan kita nak baca Quran pun, kita baca dalam keadaan berwuduk. Tak kira Quran itu kita baca daripada kitab atau daripada apps. Kalau kita tidak berwuduk, boleh tak kita baca? Katakan atas sebab-sebab tertentu. Saya baru berwuduk, tapi saya ni buang-buang angin, Ustaz. Buang angin, jangan tahan, nanti penyakit pula. Atau sebab-sebab tertentu, terbatal wuduk. Paling tidak, apa yang kita boleh buat, kita bertanya.
Kita sedang baca Quran ataupun nak baca Quran, oh baru musim sejuk, aku ni tak tahan sejuk, ataupun baru batal wudu, maka tayamum. Bagaimana nak bertayamum? Kita dah belajar. Kita boleh bertayamum dengan menggunakan tanah, boleh gunakan debu, boleh gunakan rabuk dan sebagainya. Di mana juga tempat boleh kita bertayamum. Tempat titik ini ada rabuk. Sapu titik tayamum. Betul? Ini daripada tak berwuduk langsung, kita bertayamum. Ustaz, boleh ke kita bertayamum sedangkan ada air? Kalau kita nak tunaikan solat fardu, tak boleh bertayamum sembarang. Tak boleh bertayamum kalau ada air. Tapi ini bertunaikan solat fardu. Ini kita nak membaca Quran dan sebagainya. Habis itu juga katakan sebaiknya seseorang itu nak tidur, sebaiknya berwuduk. Tapi atas sebab-sebab tertentu dah ngantuk pula. Ini kalau aku berwuduk, hilang. Tapi tak nak berwuduk pula, tidur dalam keadaan tak bersuci. Tayamum, tak tengok. Orang biasa tak akan rasa demikian. Ini hanya mereka-mereka yang senantiasa jaga kesucian. Kalau orang yang senantiasa jaga kesucian, biasa tak ada wuduk, dia rasa dah kisah. Bisa. Contoh, orang yang solat dan orang tak solat. Orang yang solat, miss satu waktu, rasa bersalah ni, nak habis waktu bisa. Betul kan? Orang yang solat. Orang tak solat, tak kisah pun miss 50 waktu, dia tak kisah. Ini contoh. Orang yang solat fardu dan solat sunat. Tadi semalam aku lepas solat maghrib tak lepas solat ba'diyah. Rugi tu. Tadi pagi bangun lewat, miss, tak sempat solat qabliyah. Pasal dia biasa amalkan solat sunat. Orang yang memang tak solat sunat, tak kisah pun miss solat qabliyah subuh ke ba'diyah isyak, tak lama. Dan begitu juga orang yang senantiasa bersuci. Lepas pergi toilet, dia bersuci. Nak keluar rumah, bersuci. Kadang-kadang nak tidur, tak bersuci atau nak pergi pasar, alamak, tadi aku lupa dalam hari itu. Rasa bersalah. Rasa macam, aku ni tak, dalam keadaan tak bersuci. Dia akan rasa demikian. Tapi orang yang tak amalkan, tak rasa pun. Contoh. Nak pergi kuliah, ni duduk kuliah ni. Duduk kuliah kan ibadah. Sayang aku tidak berada dalam keadaan berwuduk. Tak wajib pun. Betul? Wajib kan? Tak wajib berwuduk. Tetapi dia akan rasa demikian. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami tergolong. Golongkanlah kami bersama golongan hamba-hamba yang senantiasa bertaubat dan senantiasa mensucikan diri. Zafir. Wallahu a'lam. Sekian soalannya ni. Soalan tengah saya 2 minggu lepas. Soalan soal 2 minggu lepas. Pasal perempuan apa mengiringi jenazah. Bukan suami dia yang meninggal pada yang Okey. Mengenai apa hukum seorang wanita yang meninggal suami? Seorang wanita yang meninggal suami wajib beriddah. Iddah seorang wanita yang meninggal suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Tak kira dia masih ada haid atau dia putus haid. Meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau dia itu berada dalam keadaan hamil. Kalau wanita yang berada dalam keadaan hamil, seorang yang bercerai ada beberapa keadaan. Ada yang bercerai hidup. Bercerai hidup 3 kali suci. Kecuali dia hamil. Kalau dia hamil, iddahnya sampailah melahirkan. Cerai mati 4 bulan 10 hari. Kalau 4 bulan 10 hari, kalau cerai mati. Tetapi kalau dia berada dalam hamil, ada secara umum orang meninggal suaminya ataupun bercerai dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Cuma masalah kalau dia tu meninggal suaminya, adakah iddahnya sampai melahirkan atau 4 bulan 10 hari juga. Jadi secara jumhur mengatakan sampai dia itu melahirkan. Untuk orang yang hamil. Ini beberapa perkara. Cuma masalah pantang arang. Seorang yang bercerai hidup
apa pantang larang dia? Bercerai hidup. Suami ceraikan, talak lagi. Pantang larangan dia ketika dia tidak boleh berkahwin. Dia tidak boleh dilamar. Dia tak boleh melamar atau dilamar. Maksudnya suami dia dah ceraikan dia. Dalam iddah. Ketika iddah tu tak boleh orang melamar. Dan tak boleh dia melamar. Dia melamar, ada perempuan melamar lelaki. Ada. Boleh tak? Tak. Kerana apa? Ketika iddah secara hukum dia masih lagi isteri kepada suami sampai iddah habis. Kalau ketika dia iddah, dia meninggal suami, ketika itu dia hamil. Kalau hamil 1 bulan, iddahnya 9 bulan sampai meninggal. Kalau dia hamil 9 bulan, nyari cerai, besok melahirkan, habis iddah. Sampai habis iddah. Iddahnya sampai. Okey, orang yang meninggalkan meninggal suaminya pula, iddahnya 4 bulan 10 hari. Apa pantang larang? Kalau sekiranya yang meninggal, yang cerai hidup, pantang larangnya tidak boleh berkahwin, tidak boleh dilamar. Begitu juga orang yang meninggal suami. Cuma ada perbezaan. Perbezaannya adalah dia kena berkabung. Dia kena berkabung selama 4 bulan 10 hari. Islam menetapkan. Kerana ketika zaman jahiliah, mereka meninggal suaminya, ada yang berkabung, tidak makan, tidak minum dan sebagainya selama setahun. Ada mempunyai berbagai-bagai cara pada ketika itu. Maka Islam tetapkan paling lama 4 bulan 10 hari. Pada ketika itu, selain daripada iddah, antara tujuan iddah apa? Untuk memastikan istibrak, untuk memastikan suci rahimnya. Sebab tu 3 kali suci. 1 kali suci, clear. 1 kali suci, clear. 1 kali suci ketiga, definitely dah bersih rahimnya. Kalau dia berkahwin selepas 3 kali suci, maka kalau ada baby, itu baby daripada suami baru. Ini antara hikmahnya. Jadi orang yang meninggal suami juga, selain daripada hikmahnya untuk membersihkan, untuk beristibrak, untuk mensucikan rahimnya tadi, pada masa sama dia kena berkabung itu untuk dia mengenal ketika jasa baik mengenal suaminya tadi selama 4 bulan 10 hari. Apakah antara pantang larangannya? Antara lain, dia tidak boleh berhias. Dia bukan hanya tidak boleh melamar dan dilamar, dia tidak boleh berhias, tidak boleh mempercantikkan diri, dia tidak boleh keluar rumah tanpa sebab dan sebagainya. Mengenai keluar rumah tanpa sebab itu dipertikaikan oleh ulama. Adakah dia langsung tak boleh keluar rumah atau sebagainya? Secara umum, kalau dia perlu bekerja, lepas compassionate leave, dia kena pergi kerja balik. Dia tak boleh pergi kerja lepas pergi shopping, tak boleh. Jadi itu adalah perkara-perkara yang perlu direnungkan. Cuma dari segi tak boleh keluar rumah ini, ulama berbeza pendapat. Apa maksud tidak boleh keluar rumah? Langsung tak boleh keluar rumah atau sebagainya? Jadi kerana itulah masalah timbul perbezaan pendapat. Ada yang katakan boleh keluar rumah ke tak boleh keluar rumah. Masalahnya adalah kalau ibunya sendirian di rumah. Dulu tinggal dengan suami, 2 orang tempat agama. Kemudian suaminya meninggal. Adakah ibunya kena tinggal di rumah suami tadi, atau boleh tak anaknya ambil ibunya tinggal bersama dia dan Elis? Jawapan dia boleh. Tak sanksi. Bukan tak boleh langsung. Kemudian katakan atas sebab-sebab tertentu anaknya nak buat keramaian dan perlu pergi ke rumah anak yang lagi satu di Jurong. Boleh tak anak tadi bawa ibu kita pergi bersama pergi rumah? Atau langsung tak boleh keluar rumah? Ada sebagian ulama mengatakan diperbolehkan, bukan langsung tak diperbolehkan. Jadi ini di sini letaknya perbezaan pendapat mengenai boleh tak. Kemudian berbicara persoalan mengenai seorang wanita yang kematian suami, boleh tak dia hantar jenazah suaminya ke perkuburan? Baik, perempuan menghantar jenazah suami ke perkuburan, ulama berbeza pendapat mengenai beberapa perkara, beberapa keadaan.
Keadaan pertama, secara umum wanita tak digalakkan pergi ke perkuburan bersama beramai-ramai sedemikian. Kalau boleh berlaku timbulnya fitnah. Boleh berlaku timbulnya fitnah, contoh ketika nak menghantar jenazah ke perkuburan, ada wanita alhamdulillah tahu jaga diri. Ada wanita bukan tak tahu jaga diri lah, nak pergi pun tak cantik-cantik. Dan ada lelaki pula pergi perkuburan cantik juga ada tu. Tak kubur. Ada pula arwah ni tinggalkan isteri muda lagi, cantik dah mengganggu, maksudnya boleh timbul fitnah. Jadi apabila berlaku fitnah sedemikian, Islam melarang. Belum lagi perkara kadang-kadang orang wanita tu secara umum lemah di mana ada yang boleh meraung, ada yang menitiskan air mata, sedih, tak tahan. Jadi emosi sedemikian later. Kalau nak pergi, besok pergi. Diperlukan. Jadi maksudnya tak bilangkan fitnah sedemikian. Jadi ulama membolehkan seorang wanita pergi ke perkuburan ketika jenazah suami disembahkan, antara lain kalau tak ada orang lain nak sembahkan jenazah. Tak ada orang apa yang hanya boleh anak dia seorang angkat dari rumah. Tidak berlaku Singapura lah, tapi berlaku di kampung-kampung. Mak perlu angkat kebumikan suami kita diperlukan. Tapi kalau pada zaman sekarang ini di mana boleh timbul fitnah, maka sebaiknya elakkan. Kecuali kalau sekiranya memang tak ada fitnah langsung. Semua kita buka siapa dan adik-beradik terdekat saja, yuk kita pergi. Tak diperlukan. Ada ulama membolehkan, ada ulama tak membolehkan. Kenapa memboleh? Ada katakan boleh, ada katakan tak boleh. Kerana masalah sejauh mana seorang yang berada dalam iddah boleh keluar rumah. Ini masalah boleh keluar rumah. Jadi di sini jarak perbezaan pendapat ulama mengenai ada yang mengatakan boleh atau ada yang tak boleh, tidak membolehkannya secara mutlak. Jadi kalau konteks kita hari ini, mungkin kita boleh lihat kalau dia selepas conventional day dia perlu bekerja, lepas tu dia boleh pergi kerja. Cuma di waktu dia pergi kerja tak boleh melawa-lawa, jangan bermikap, tunjukkan kesedihan. Maksudnya dia dalam diri dia mesti nak merasakan sedihnya peninggalan suami. Dia tak boleh lepas suaminya meninggal terus lepas tu macam tak ada apa-apa berlaku. Balik pergi shopping, tak boleh. Balik rumah, pergi kerja, balik. Kalau nak pergi beli makan, dan sebagainya. Pada masa yang sama juga, tidak boleh seseorang itu ketika dalam keadaan sedemikian ada orang mengandung. Ya. Seseorang wanita meninggal suaminya. Dia tak boleh jumpa orang langsung. Ini berlaku di Malaysia kan. Dia duduk di kamar, tengok bilik, tengok katil, tengok segala-galanya bilik suami dia. Tak boleh keluar rumah, tak boleh keluar bilik, orang datang ziarah pun tak boleh tengok. Ini pun satu ekstrim kesan. Tidak, bukan demikian. Jadi keadaan demikian kalau berlaku makin merumitkan, mungkin boleh menyebabkan suatu stres kerana keadaan yang sedang dialami. Jadi itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau, dan setiap orang satu ketika akan mengalami perkara itu. Sama ada suami pergi dahulu atau isteri pergi dahulu. Maka pengajaran dari ini mungkin seketika inilah masih Allah Ta'ala beri kita peluang untuk bersama pasangan kita, suami atau isteri kita, appreciate their existence. Wallahu a'lam. Baik, soalan silakan. Kan kalau suaminya meninggal kat hospital, terus dimandikan semua di tempat ni, dekat di basic tu, yang mana pun. Jadi sama juga dalam keadaan contoh kalau sekiranya suami meninggal di hospital, tak ada orang nak claim ataupun nak claim nak kena ada wife signature. Jadi itu menunjukkan walaupun iddah berlaku sejurus selepas kematian suami, tekniknya telah berlaku iddah. Jadi macam ni dia boleh tak dia keluar kerana ini ada urusan administratif, dia perlu keluar. Kemudian lepas tu dia pergi perkuburan,
mereka tak nak memandikan jenazah di rumah, terus pergi Masjid Pusara Ahmad atau Masjid Pusara Abadi, maka boleh tak isteri ikut? Pastikan tidak ada berlaku fitnah. Silakan. InsyaAllah. Mengikut pada pendapat yang kedua yang mengatakan diperbolehkan kalau ada urusan. Dan ini bukan terlalu strict yang dikeluarkan. Allah. Ada soalan lain? Soalannya pemingguan. Ada lagi tak soalan? Yang kedua satu yang sebenarnya yang satu waktu itu masuk bukan dia seperti apa jarang buku waktu pemain dia cuma selalu marilah dikumpul lebih juga hanya dua barang itu dua beza lah. Ada soalan lain yang betul-betul important di mana kita tak faham pada pengajian yang sudah. Maksudnya itu kan bisa kalau kita masuk satu masuk musim kita harus apa ni itu nak sebenarnya kita akan menjadi. Maksud kita solat tu maksud kita nama amu kita akan menjadi. Macam boleh tak kita terus Ketika solat jangan niat itikaf. Solat itu dulu. kayak Lepaskan solat lepas tu niat itikaf. Begitu juga ketika masuk ke dalam masjid kan ada bacaan nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala dan sebagainya. Itu semua saja umum para jemaah yang dirahmati Allah. Ungkapan bacaan niat dalam bahasa Arab dan sebagainya tiada satu pun yang boleh dikatakan menjadi wajib dilakukan dalam bahasa Arab tersebut. Berarti sebagai contoh, kalau kita nak i'tikaf, adakah kita mesti baca nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid? Ketika kita nak berwudu, adakah kita kena baca nawaitu raf'al hadathil asghari? Kalau kita nak mandi hadas besar, adakah kita kena baca nawaitu raf'al hadathil akbari? Tak dituntut itu semua. Itu semua hanyalah untuk membantu kita untuk tahu. Dan kalau kita tak tahu dalam bahasa Arab, kita boleh baca dalam bahasa Melayu. Kalau kita nak baca. Kalau kita tak nak baca dalam bahasa Melayu, kita masuk dalam masjid, kita tahu kita i'tikaf. Niat i'tikaf. Kita nak mandi hadas besar, niat mandi hadas besar. Kita kalau nak baca dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu, kedua-duanya diperbolehkan. Solat sekalipun, tak ada ulama yang mengatakan wajib membaca usolli fardhu zuhri arba'a raka'at adaan lillahi ta'ala. Tak ada ulama yang mengatakan barang siapa tak baca ungkapan itu tak sah sebenarnya. Tak. Kerana itu bukannya. Itu hanya nak menyediakan. Dan kitab itu ditulis dalam bahasa Arab. Kitab ditulis dalam bahasa Arab, usolli kalau kita dalam bahasa komputer katakan akan apabila kita hendak bermula maksudnya when we are about to perform salat before our takbir al-ihram, remember mindset, get ready physically and spiritually. We are performing salat sunnah. Usolli fardhu zuhri. We are performing salat sunnah. Dia ada dalam bahasa penting. Then begin your prayers with Allahu Akbar. Maksudnya begitu. Jadi usolli itu sendiri pun tak dituntut untuk dibaca dalam bahasa Arab. Sebab tu tak ada sebab Ustaz, saya tak boleh tunaikan solat jenazah, saya tak boleh tunaikan solat gerhana. Pasal tak tahu niat. Yang awak tu niat tu, tak tu niat untuk disebutkan dalam bahasa Arab. Niat tu bukan ungkapan, saya rasa bukan. Niat tu dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, memandangkan masa sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam. Di sini ada saranan. Saya cukup kongsi dengan saja lah ya. Ada yang sarankan minggu depan kita akan masuk bab zakat. Boleh tak adakan pelajaran bab umrah dan haji sebelum kita masuk bab zakat? Saya tak tahu, mungkin kerana ada yang terjemah kita nak umrah, ada yang kita nak pergi haji. Cuma kalau haji itu, pengalaman saya, kita bicara seberapa dalam tentang bab haji. Ketika nak pergi haji, tetap orang tak. Kalau orang yang tak pernah pergi haji, pasal kita sedang berbicara sesuatu yang tak
dapat kita merasainya lah, tak faham. Jadi sebelum pergi haji memang kita ikut putus haji. Ya. Mungkin soalan ni kalau nak kita ketika lepas pengajian kalau ada spesifik soalan kita boleh buat soal jawab untuk kita bertanya spesifik mungkin umrah apa sebagainya. Jadi minggu depan kita masuk bab zakat insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.